Syakila akan membentangkan mengenai adab-adab bersama ibu bapa. Okey, pertama sekali kita masuk kepada maksud adab bersama ibu bapa. Okey, adab bersama ibu bapa ni adalah kita menjaga pertuturan, perbuatan dan tingkah laku kita apabila bersama dengan ibu bapa. Okey, dalam Islam sendiri, beradab dengan ibu bapa ni merupakan satu kewajipan dan berdosa besar jika kita menderhakai ibu bapa. Okey, seterusnya kita masuk kepada dalil beradab dengan ibu bapa. Okey, daripada surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah dengan kedua ibu bapamu, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Okey, dalam surah An-Nisa tersebut dengan jelas menyatakan bahawa Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kita masuk kepada cara beradab dengan ibu bapa. Okey, yang pertama ialah bertutur dengan nada yang sopan. Okey, yang kedua ialah mendoa. Okey, seterusnya ialah tunaikan apa yang dihajati mereka. Okey, kita masuk yang terakhir sekali ialah mengingati ibu bapa kita walaupun telah meninggal dunia. Okey, berakhir di situ pembahasan saya mengenai adab-adab bersama ibu bapa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Azmi. Hari ini saya nak terangkan tentang sihir. Al-Qurtubi menakrifkan sihir bahawa sebahagian dari jenis sihir memiliki pengaruh terhadap hati seseorang seperti perasaan benci, cinta dan mendapatkan kebaikan maupun musibah. Di samping itu mampu terkesan kepada sakit badan atau sebuah ungkapan tentang perkara yang tidak nampak pada pandangan kasar manusia, tetapi mampu dimiliki bagi mereka yang berusaha untuk menyakiti orang lain seperti mengganggu kesihatan, harta, kekayaan atau hubungan antara manusia dengan menggunakan mantra dan alat-alat khusus. Hadis yang terdapat tentang sihir pula ialah Rasulullah SAW menerangkan permasalahan sihir ini di beberapa keadaan. Antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bajalah bin Abdah meriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan perintah iaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Jenis-jenis sihir yang terdapat adalah sihir pemisah atau penceraian. Sihir ini dilakukan untuk memusnahkan rumah tangga atau menimbulkan perasaan benci kepada orang lain. Kedua, sihir percintaan atau sihir penunduk, ketaatan yang buta kepada pasangan. Contoh dalam kalangan masyarakat Melayu, nasi kangkang. Nasi kangkang ini dilakukan oleh isteri supaya suami turut kepada isteri. Sihir dimandulkan pula dilakukan supaya tidak mempunyai zulat. Sihir pukau pula menyebabkan seseorang kaku dan tidak mampu bertindak dan akan bertindak mengikut arahan yang diberi oleh pemuka sahaja. Seterusnya, sihir gila pula akan menyebabkan mangsa menjadi sasau, meracau dan ingin berada di tempat gelap. Santau pula dilakukan dengan pelbagai cara, seperti gatal-gatal, batuk berdarah, kulit membengkak lalu pecah dan sebagainya. Dan yang terakhir, sihir penutup. Sihir penutup ni selalu digunakan dalam perniagaan. Contoh, bau busuk di tempat perniagaan, pekerja lesu untuk bekerja. Selalu orang tengok tempat kerja tu tutup sedangkan kedai tu buka. Mazhab Maliki berpendapat bahawa sihir adalah ucapan-ucapan yang mengandung pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya tersebut berfungsi sebagai doa. Ini jelas disedari atau tidak, sedikit atau banyak merupakan pengaruh kepercayaan lama. Jadi kita sebagai orang Melayu Islam seharusnya mengelakkan perbuatan sihir kerana perkara ini dilaknat oleh Allah. Itu sahaja daripada saya, Nur Aisyah. Assalamualaikum, nama saya Nur Hayani binti Zainudin. Saya nak terangkan tentang penceraian. Penceraian adalah bermaksud menamatkan hubungan perkahwinan sama ada dengan pilihan suami atau dengan keputusan kadi. Saya nak share satu hadis berkaitan dengan penceraian. Rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 229, surah At-Talaq ayat 1 dan surah An-Nisa ayat 19. Namun Nabi SAW bersabda, tak ada perkara halal yang dibenci oleh Allah selain daripada talak, dan mana-mana wanita yang meminta talak daripada suaminya tanpa sebab yang sepatutnya, maka haram ke atasnya bau syukur. Seterusnya, talak. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, atau dan menurut syarat pula, talak bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak. Lafaz talak ni dua. Pertama, talak sarih dan talak kinayah. Terdapat beberapa jenis talak. Yang pertama, talak raj'i. Yang kedua, talak bain, talak sunni, talak bid'i, talak talik, taklik. Terdapat 3 perkara dalam rukun talak. Yang pertama, suami. Yang kedua, isteri dan lafaz. Suami mestilah seorang yang berakal dan balik. Isteri pula mestilah belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya, dan lafaz pula mestilah dengan sengaja dan bukan paksaan daripada mana-mana pihak. Seterusnya kita masuk kepada fasaq. Fasaq adalah suatu pembatalan ataupun putus ataupun rosak. Fasaq ni disebabkan oleh
sesuatu sifat yang dibenarkan oleh syarak. Last sekali, kesimpulannya, perceraian bukanlah satu amalan hidup yang hidup berkeluarga di dalam Islam. Malah Islam tu pun sendiri tak menggalakkan berlakunya perceraian, kerana perceraian semestinya akan mendatangkan implikasi yang buruk kepada sesuatu keluarga itu.